Welcome to this Kingdom. Another episode seterusnya podcast. Macam mana? Allahu Akbar. Aduh. Sebab tu masa kecil tangan tu kena bedong. Sebab bila mak kita bedong, jangan cuba keluarkan tangan. Ada tujuan dia. Kalau tak macam ni lah jadi. Kejap-kejap tersagat sini. Gitu kan. Pasal tadi tu kan. Pasal tadi kan tuan cakap pasal kereta kan. Ni tahun 2016-2017 tu ada kajian mengatakan bahawa dekat Malaysia ni dalam 1,000 orang ada 333 orang akan ada kereta. Sebab tu kalau kita tengok dan perkara itu meningkat sampai ke sekarang. Satu lagi, kereta ni adalah Malaysian Dream tu. Kita tahu benda tu. So mungkin tu ada sebab motivasi dia untuk orang pergi ke kerja bawa seorang satu kereta. Oh. Lepas tu kunci sekarang tak ada kunci dah kan. Sekarang dah pakai remote button kan. Sangkut kat ni, kat poket. Sebab dia remote tu penting tuan. Sebab kereta sekarang tuan tahulah kereta banyak. So parking ni akan jauh. Jadi untuk membuktikan dan menunjukkan kereta apa kita pakai, itu function remote. Sebab tu tuan tengok remote ni ada casing kan. Dari casing dia. Kalau Honda dia H dia besar. Bila lepak minum, remote mesti atas meja. Baru nampak berjaya tu. Kalau tak rugi lah. Bulan Honda berapa kalau Honda ke bayar bulan-bulan 1,500, 3,000 sebulan kereta. Tapi orang tak tahu. Rugi. Okay tuan, kita mulakan kita punya pembicaraan hari ni kan. Sebab kalau kita tengok tuan, ramai orang datang ke tuan punya live pagi-pagi mengharapkan sesuatu perkara yang bernama motivasi. Sebagai tuan sendiri, adakah kita perlukan motivasi untuk start? Motivasi? Yes. Manusia perlu ada motivasi tuan. Okay. Motivasi ni kira booster untuk dia melaksanakan sesuatu. Okay. Motivasi datang dengan dia punya end goal dia. So apabila dia ada satu end goal, maksudnya vision apa yang dia nak capai, secara automatik dia akan ada motivasi dalam diri dia untuk capai benda tu. Okay, seterusnya lagi satu disiplin. Okay. Disiplin pula dia tidak ada kena-mengena dengan motivation dan sebagainya. Okay. Disiplin ni attitude atau sikap seseorang. Okay. Ketika dia rasa tak nak buat satu benda, dia tetap buat seperti biasa. Sikap seseorang yang melaksanakan sesuatu secara konsisten, itu disiplin. Motivasi ni untuk boost diri kita, untuk rasa shock nak melaksanakan sesuatu tu, rasa semangat. Sebab kalau orang tu dia tak semangat, dia buat, dia still buat tak? Stop. Dia still buat juga. Betul. So kalau dia ada semangat ataupun tak ada semangat, kalau lah semangat ditranslate kepada motivation, okay, kan? So ada hari dia tak semangat, ada hari tak semangat. So maksudnya tak untuk start suatu perkara, kita tak perlu makan motivation pun. Betul. Kan? Betul tak? Kita belum nak je. Betul lah, kita kena nak je. Sebab apa tuan? Benda ni berlaku masa saya belajar dulu tuan. Okey, dalam satu semester tu dia ada 12 weeks, tak silap saya. Ada 12 minggu. So motivasi untuk belajar tu dia akan ada masa study week. Alah sama macam ni lah. Kalau kita pergi gym kan, bulan 1 ramai tuan. Okay. Selalu orang kan azam dia akan start bulan 1. Okay. Bulan 1 ramai. Ni bila dah bulan 2 tak ada dah, hilang dah semua. Okay. Sebab apa? Sebab dia based on motivation. Okay. So bila dia rasa dia tak ada motivation, disiplin tu tak boleh membuatkan diri dia execute satu benda walaupun dia rasa tak nak buat. So itu pentingnya disiplin. Disiplin ni tuan, dia kemampuan satu orang manusia, dia mendorong diri dia sendiri ketika dia tak nak buat, ketika dia nak buat. Dan dia punya drive adalah dia punya end goal. So seseorang tu
akan buat apa sahaja cara, sama ada dia semangat atau tak semangat, untuk melaksanakan sesuatu bagi mencapai dia punya end goal, dia punya end in mind, dia punya vision dia. Jadi sebenarnya kalau nak si budaya, kalau bahasa senang dia lah, kenapa ramai orang down tak nak buat? Tapi kalau dia tanya kau nak ke benda ni, kau nak ke capai, dia kata nak. Kepala banang kau. Kalau kau nak, kau mesti satu cara, mesti kau seribu daya. Maksudnya tu, sebab tu saya cakap, kalau ada orang dia rasa dia tak boleh konsisten, dia tak boleh dimotivasi, bukan itu yang dia nak. Cuba tuan fikir dalam hidup tuan ada benda tak tuan nak? Ada. Dan bila tuan rasa tuan nak, adakah tuan sanggup buat apa saja cara untuk nak apa yang nak capai apa yang tuan nak? Maksudnya itu betul apa yang tuan nak. Contohlah saya bagi analogi, kalau macam seorang lelaki yang dia nak tackle seorang wanita yang dia suka. Kalau dia betul-betul suka perempuan tu, dia akan buat apa saja cara make sure dapat perempuan tu. Kalau dia bukan betul-betul suka, jadi dia akan cuba try, tak okey, tak dapat, tak apalah. Itu maksud dia, nak si budaya. Hari ni ramai orang kata nak duit banyak. Along the way tu ada macam-macam ujian, macam-macam benda yang susah, lepas tu dia give up. Sebenarnya dia nak tak duit banyak? Tak nak. Sebab kalau dia nak, dia buat sampai dapat duit banyak. Walaupun tak ada motivasi pun. Tak ada motivasi pun. Habis tuan ingat saya nak cakap apa hari ni, hari-hari macam ni, ingat saya. Okey, orang tengok video, mungkinlah dia tengok video saya, dia rasa motivasi. Saya nak tanya, habis saya pun nak bagi motivasi. Macam tu. Maksudnya motivasi ni bukan variable yang sesuai untuk cakap, oh aku malas buat ni, aku tunggu motivasi. No. Dia mungkin ada dua lah, satu external motivation, satu internal motivation. So boost tu datang daripada luar, satu lagi datang daripada dalam. So datang daripada luar ni, contoh kita tengok video, tengok orang, dengar orang cakap. So ni external motivation, dia boleh bantu tuan. Tapi very short period of time. Mungkin waktu tu dia rasa semangat, waktu tengah cakap tu dia rasa nak terbang, berdiri atas meja. Faham tak? Lepas dah panas sikit, dah start makan cendol apa semua, so motivation tu dah start low. Satu lagi internal motivation. Dia daripada dalam dia sendiri, daripada dalam diri dia sendiri. So dia boleh push diri dia sendiri, mencari sebab-sebab untuk dia jadi semangat. Dia mencari sebab-sebab untuk dia semangat. Macam tu. Dia ada satu lagi opinion tuan, which is motivation ni datang daripada a sense of urgency, whether kita create ataupun daripada external. Yang external ni contohnya, ramai kita tengok, engkau kena ada komitmen, baru kau akan bermotivasi untuk benda tu boleh drive engkau. Opinion tuan pasal benda tu? Bagi saya itu semua adalah delusion hayalan dan ayat-ayat para leader berniaga supaya budak-budak dia dapat buat sale banyak. Itu je. Tapi on the reality check, sebenarnya benda tu bullshit je. So tuan bayangkan kalau kita train satu orang supaya dia ada sesuatu, ada komitmen, supaya dia ada urgency untuk push diri dia. Kalau satu manusia tu dia memang tak boleh push diri dia, letaklah dia beli kereta Ferrari sebulan kena bayar berapa ratus ribu sekalipun, dia tak boleh push diri dia, dia tetap tak boleh. Faham tak? Tuan bayangkan kalau orang kata, oh kita kena ada komitmen. Contoh kan ramai leader-leader macam Tuan Syed Imran kan, Tafakul. Kita buat sales team. So katakanlah leader-leader ni bagi tahu budak-budak dia, untuk kau rasa booster ni, kau kena ada komitmen. This is the time untuk kau pergi beli kereta. Kereta impian kau, Honda ke BMW, supaya kau always semangat. Now tuan bayangkan maksudnya dia perlukan alat itu untuk dia semangat. Sedangkan kalau dia contohlah dia ni tak ada apa-apa komitmen, bukankah hidup ni sendiri banyak komitmen? Kita ada yang ada pasangan, ada anak-anak, komitmen, ada hobi, untuk komitmen untuk hobi. Bukankah itu dah jadi komitmen untuk dia? Kenapa dia perlukan another? Inilah sebenarnya strategi company-company yang jual kereta. Dia mainkan sentimen macam ni. The sentimen status seseorang tu adalah apabila kereta dia pakai. So kita boleh create urgency itu daripada dalam diri daripada apa yang kita dah ada. Nak create urgency, tak perlu ada sesuatu untuk ada urgency. Kita tengah tak ada apa-apa ni, contoh. Tapi contoh income kita tak cukup. Bukankah income tak cukup tu dah cukup urgency untuk kita? Jadi kenapa kita nak cuba nak ada benda lain?
contoh dia beli kereta untuk ada urgency supaya dia semangat, motivation. Tiba-tiba kalau dia tak ada beli kereta, dia tak semangat. Lepas tu paling teruk pun duit dia kurang. Now dia ada kereta, kalau dia tak boleh push diri dia, tak semangat, tak boleh bayar kereta, apa jadi? Kereta kena tarik. Betul. Nama blacklist. So dia akan jadi apa next? Gangguan emosi, down, lari duduk dalam bilik gelap, on lampu RGB, lagi teruk. Faham? Lepas tu kita tengok method. Okay, pelbagai method lah kan. Okay, macam tuan cakap tadi, motivation ni datang daripada kita punya goal kan. So ada banyak method lah tuan yang digunakan. Okay, kita nak cerita pasal method ni. Contohnya macam tulis dekat board contohnya, ataupun method guys, tulis. lagi satu. Okay. Apa-apa yang saya cakap ni, ini saya punya Opinion. pandangan peribadi saya. Tak semestinya betul, tak semestinya salah. Dan kalau korang semua rasa korang tahu lebih banyak, buat video, buat live. Okay? As simple as that. Kan? Sebab ramai orang dia ada opinion dia. Okay. Kenapa kau tak pergi buat? Betul. Pergilah cerita kat semua orang. Sebab apa? Sebab kau tak boleh develop follower. Faham tak? Sebab tu saya cakap, It's a very different skill. Satu, kau ada maklumat banyak. Okay. Kedua, untuk kau sampaikan maklumat banyak, tu skill yang lain. Tak semua orang boleh buat. Tapi kalau satu orang dia rasa dia ada banyak knowledge, banyak ilmu, dia rasa semua orang salah, kau pergilah buat content, pergi buat video. Kau bertemu dengan semua orang yang akan tak setuju dengan kau, all the haters. Kau pergi deal dengan that kind of feeling. Kau boleh adapt tak? Betul tak? Kalau cakap kat belakang-belakang, semua orang boleh. Semua boleh komen kan? Semua boleh. So why not? Contoh, ada orang tak setuju dengan apa saya cakap, buatlah content, buat video. Contoh, tak setuju kau kena konsep henyak sampai lunyai ni. Ini adalah untuk hamba. Okay, bagi satu cadangan cara hidup zaman sekarang, zaman moden, dalam keadaan inflation, macam mana untuk orang lain survive. Bagi satu cadangan. Datangkanlah work ethic yang macam mana. Kerja lebih kurang, kerja kurang masa, banyak masa dengan keluarga. So mana satu? Bagilah cadangan. Betul tak? Betul. Buat apa kita contradict dengan orang? No point. Saya dengan tetap dengan saya punya pendirian. Orang cakap macam mana pun, saya takkan change saya punya mind dengan apa yang saya cakap. This is me. Itu yang saya percaya, itu yang saya buat, dan ada result untuk hidup saya. Okay? Jadi kalau orang tu rasa, dia rasa dia hidup tak payah henyak pun dia okay, so it's okay for you. Dan kalau kau nak ajak semua orang tak payah henyak, hidup biasa-biasa, kau buatlah video. Cuma kalau setakat untuk hidup biasa-biasa ni, tak payah buat video pun tak apa, semua orang tahu. Nak cerita apa? Betul. Cara-cara untuk hidup biasa-biasa, apa tips? Tak payah pun, relax sudah. Faham tak? So macam saya tertarik dengan tuan cerita pasal hamba tadi kan. Okay, contoh ada orang cakap kenyak ni hamba. Okay, dia ada satu statistik tuan, 64% of people usually living paycheck to paycheck. Maksudnya dia relate dengan tadi, yang komitmen tadi. So dia ada satu link antara slavery dan juga komitmen tadi. Tuan punya pendapat? Bagi saya dia macam ni lah. Isu dia macam ni, kerja makan gaji ataupun kerja kerajaan, it's okay, no problem. Okay, so kita tak boleh menidakkan bahawa dalam hidup ni kita saling memerlukan satu sama lain. Okay. Kena ada orang pakar dalam certain lapangan, kena ada orang jadi profesional, kena ada orang jaga keselamatan negara. Maksudnya kena ada orang buat bisnes, kena ada orang self-employed. So a variety kemampuan manusia ni kena ada. Okay, so kita tak boleh cakap semua orang yang buat macam ni dia tak apa. Tak. Cuma isu dia, macam mana dia nak keluar daripada slavery tu. Okay. Sebab kecenderungan orang bisnes mudah untuk keluar daripada slavery tu sebab dia tahu how money works. Okay. So senang je, kalau orang tu dia makan gaji, kalau dia nak keluar daripada slavery, slavery ni maksudnya apa tuan? Okay. Keseluruhan hidup dia ni dia kerja untuk bayar hutang. Okay. Rat race. Lepas habis hutang, dia akan bayar hutang lagi. Okay. So the income dia, majority of dia punya income bukan untuk masuk perut dia, untuk makan, untuk
untuk enjoy duit yang dia cari, tetapi lebih kepada untuk bayar hutang. Hutang ni kemungkinan banyak benda yang tak perlu pun. Yang ada banyak option lain sebenarnya, tetapi disebabkan environment, disebabkan macam mana manusia lain tentukan hidup dia, majoriti manusia cenderung untuk ikut. Contoh, dalam hal ehwal beli rumah, beli kereta, beli barang ni, beli barang tu. Ramai orang secara dia tidak sedar, decision dia tu based on apa dia nampak kat luar. Bukan based on financial decision. Hanya minoriti orang je buat decision on the financial. Oh, aku tak boleh beli ni lagi. Sebab kalau aku beli ni, aku punya positive cash flow, aku punya income, aku punya gaji tinggal yang ini je bersih. Macam mana aku nak makan? Aku tak nak makan nasi ikat perut. Aku lagi rela duduk rumah yang biasa-biasa, tapi aku always ada cash money. Aku boleh bawa family, boleh makan sedap, boleh nikmati duit tu, daripada rumah yang besar tapi nak beli ayam pun separuh mati. What kind of life yang kau nak pilih? Macam tu lah. Contoh, aku rela orang nampak aku pakai kereta biasa-biasa, tapi aku always ada duit dalam poket. Daripada aku pakai kereta mahal, setiap bulan bayar 2,000, 3,000, duit kat situ je habis banyak. Lepas tu untuk dia makan, untuk dia pergi sini, pergi sana, untuk dia invest, belajar untuk diri dia, dah tak ada. Sebab apa? Sebab bayar hutang. So hutang ni perlu tak? Hutang perlu untuk benefit kita. Tapi kalau hutang tu menjanamkan hidup kita, hutang tu jadi bad. Nah, itu isu dia. So orang yang tak keluar daripada dia slave lah. Red race. Kalau dia dah sampai pencen pun, duit dia akan habis. Sebab dia tak tahu macam mana duit tu bekerja. Maksudnya statement yang mengatakan henyak sampai lunyai ini adalah satu kerja perhambaan, tak berapa tepat dah. Sebab tak, ramai lah budak-budak baru baca buku Robert Ajmain ni konon-konon. Lepas tu pergi tengok video Freemason apa benda semua. Lepas tu dia marah semua orang ni tu sistem. Dia bangang. Tak lepas kau tahu apa semua tu, apa jadi kat hidup kau. Kalau hidup kau tak berubah, kau masih kerja tempat lama pun. Nombor satu, yes, rich people, money work for them. But first, kau rich tak? Kau kaya tak? Kau ada duit tak? Tak ada. So first kau kena nyak tengok sampai lunyai, make money. So untuk kita make money ketika kita tak ada duit, apa yang kita kena buat? Kena rajin lah. Kita kena ada sweat dia. Kita kena nyak sampai lunyai dulu. First kita kena make money dulu. Bila kita make money, baru money boleh work for us. Kalau kita tak ada duit, nak money work for us kepala bana apa benda? Contoh, saya ada rumah sewa, bulan-bulan dapat 300. Baik, jual karipap. Faham tak? Ini delusion. Bulan-bulan lepas sewa, lepas bayar tenant bayar, saya ada extra 300 ni, saya ada extra money. Baik, jual karipap. Perlu buat loan sampai 340,000. Macam tu. Jadi so dia kena tahu, jangan ikut orang. Tapi kalau dia tahu, dia buat ni dapat 300 tak apa, dia ada plan, it's okay for you. Isu dia ramai yang tak tahu ni, delusion. Tu erti sebenarnya slavery sebenarnya. Slave bukan pasal execution tu. Tak ada. Slave adalah, bagi saya, the real slave ni orang yang ikut orang lain macam mana dia buat. Ramai-ramai terjun, semua ikut terjun. Itu slave. Saya nampak slave ni, kehambaan ni dia lebih, bagi saya lebih faham on the mindset. Mind dia jadi slave. Faham tak? Even kalau benda-benda kecil dalam hidup pun dia banyak ikut orang. So dia slave. Dia tak boleh nak fikir sendiri. Dia takut nak fikir sendiri. Dia slave lah. Secara subconsciously kan, kalau macam makanan tu kan, we are what we eat, betul tak? So maksudnya kita makan benda yang bagus, kita akan dapat body yang bagus. Sama macam kita, sumber yang kita feed dan kepala otak kita. So maksudnya kita boleh cakap yang sebenarnya hari ini kita slave. Sebab apa yang kita pakai adalah gambaran yang kita tengok sebelum ni, yang kita consume kan. So maksudnya dia ada two side kan. Yang tuan selalu cerita kat saya kan, pasal guideline dia, pasal apa yang kita buat benda ni hari-hari kan. So maksudnya ada orang dia tendency untuk dibuat sesuatu benda itu based on disebabkan orang buat, aku buat juga. Ini majoriti.
Majority people yang ni. Kenapa aku buat ni? Sebab orang lain buat. Majority, kalau kita buat statistik, data apa semua, memang itu. Dan kebanyakan orang dia menidakkan, tetapi dia secara dia tidak sedar. Ini yang bahaya. Ini betul. Subconscious mind. Secara tak sedar ni yang ramai. Kecenderungan untuk buat satu decision based on dia. Contoh semalam tuan cerita apa? Sekarang ni apa? Pilihan lelaki untuk nak wanita macam mana semalam? Macam mana? Rendah ke apa nama? Okey. Sekarang ni dia ada satu. Ya ke? Ni daripada mana dia punya ni? Kajian tantah dia tak? Tak, saya tak ada kata. Cari dari mana? Okey. Ada ni daripada hasil survey data orang buat tendensi untuk lelaki sekarang disukai perempuan yang kecil. Kecil? Kecil tak boleh pakai. Untuk tubuh badan manusia rendah atau tinggi? Masalah dia dipanggil petit. So perempuan-perempuan yang tinggi, yang saizing besar, susah untuk mendapat jodoh. Dan ini disebabkan subconsciously taste lelaki zaman sekarang ni disebabkan oleh cerita-cerita yang dia orang tengok. Sebab dipengaruhi oleh apa dia orang tengok sebenarnya. Tanpa dia orang sedar. Tak sedar. Contoh dia tengok artis, kebetulan happen to be pula artis-artis yang sekarang macam tu size dia. So dia tengok, dia tak sedar tau. Dalam dia punya subconscious mind, dalam minda separa sedar dia. Inilah ideal wanita untuk jadi pasangan, tubuh badan dia kena macam ni. Tapi dia tak perasan. Sebab tu rules number one untuk keluar daripada semua perkara bana ni, kena reset mindset. Always kena reset. Macam saya cakap semalam, nombor satu kena reset educationnya system. Saya bukan cakap jangan belajar. Saya cakap reset the system. Terutamanya sistem ujian peperiksaan. Sebab kalau orang tu dia tak perasan, sebab tuan bayangkan lah, daripada umur 7 tahun sampai umur, selalu habis degree umur berapa? 23, 22. 7 sampai 23 tahun berapa? Lebih kurang dalam 16 tahun. 16 tahun dia duduk dalam satu sistem. Sistem yang dia ada satu tempoh, dia kena menduduki peperiksaan, dia kena lulus. Kalau tak lulus, mungkin dia akan keluar, ataupun dia tak dapat good result, dan kesan dia, masa hadapan dia gelap. So ini yang tertanam dimomokkan dalam minda masyarakat. Dan bila dia tak perasan, dia dah habis belajar semua, dia jadi orang dewasa, dia masih bring the same mindset, dia bring the same system dalam mind dia. Sebab tu ramai orang kita tengok uncertainty. Ramai orang tanya saya soalan yang dia tak pasti. Sebab apa? Dia takut dia salah. Daripada mana datang benda ni? Daripada sekolah. So rules number one, dia kena reset. Bila kau dah besar, sekolah dah habis, degree dah habis, now kau berhadapan dengan realiti hidup, reset all the mind. Education punya mind kau kena reset. Tapi education, ilmu tu kau bring lah along the way. Sistem tu sahaja kau reset. Sebab kalau tak, ramai orang nak buat decision, dia takut salah. Sedangkan life ni, tuan bayangkan tuan tengok kenapa ramai orang dia dah start nampak bahawa hidup ni tak ada banyak benda untuk down lama sangat. Sebab saya banyak kali buka kepala otak orang lain. Katakanlah satu orang tu dalam hidup realiti ni, dia fail, dia buat satu benda tak jadi. Sama ada dia kerja, dia dah plan untuk dapat gaji sekian-sekian, tak menjadi, dan environment tak best apa semua, dia berhenti kerja tu. So dia rasa dia ni loser. Dia dah berhenti kerja, nak cari nak start balik, dia rasa down, dia rasa dia loser. Nampak tak? Sebab dia ingat ada tempoh. Sedangkan contoh, katakanlah umur dia baru 28. So 28 untuk sampai 60 tahun nanti, kalau dipanjangkan usia, ada 20 tahun lebih lagi. Faham tak? Kau ni sekejap, ambulans lah. Ada sedikit iklan lah. Saya teringat satu perkara tuan. Benda ni berlaku time saya belajar dahulu. Ada seorang ni, kawan saya lah, dia adalah best student.
Macam saya belajar dulu, saya punya course tu, dia ada yang datang daripada foundation, ada yang datang daripada matrix, ada yang datang daripada diploma, ada yang datang daripada form 6. So yang kawan saya ni, bila dulu masih di foundation, dia adalah number 1. So bila masuk degree, semua number 1. Okay, saya tertarik dengan tuan cerita pasal reset the system tadi. Dia ada satu lagi perkara tuan, dapat nombor 1 akan dapat hadiah. So benda ni tuan dia always dalam mind dia always reward maksudnya kalau dia buat tenaga yang digunakan, apa yang dia jawab dalam kelas bila cikgu tanya, apa semua lecturer tanya, bila dia tak dapat attention tu, dia jadi rasa macam aku dah terbabas, dah jauh. Benda ni juga tuan, kalau kita tengok masuk ke dalam era pekerjaan, aku tak dihargai bos. Same. The same dia panggil victim mindset tau. Dia start dengan tu lah. Kita ajar orang buat ni ada reward kepala bana korang. Always buat dengan reward kan. Lepas tu bila kita dah besar ni, kita rasa kalau kita buat, bila kita dah kerja, always bos tak hargai, pasangan tak hargai, orang ni tak hargai, orang tu tak hargai. Ni semua kepala bana bagi saya. Nombor 1, tuan bayangkan nombor 1, kalau kita sendiri appreciate kita punya diri, tuan rasa kita peduli ke pasal orang lain punya penghargaan semua bana ni? Tuan rasa kita peduli ke? Kita tak peduli. We don't care. Bila kita sendiri contented, faham tak? Kita always appreciate diri, kita nak deliver yang terbaik because of me, not because of you. I'm doing this because of me, not for you. Tuan rasa ada tak orang akan rasa victim mindset? Tak ada. Dia tak akan rasa pun dia mangsa. Sebab dia buat satu benda tu always sebab dia. Contoh dia kerja, katakanlah bos dia jahat ke, environment toxic, tapi dia kerja, dia ada task ni, dia buat yang terbaik mungkin, dan hasil dia jadi power benda tu. Dia dipakar, dia paling mahir. Bukankah itu bagus untuk diri dia? So in future, kalau dia pergi kerja tempat lain, company lain, bukankah dia jadi orang yang ada value? Faham tak? Dia always benefit diri dia sendiri. Kenapa nak pergi tengok pasal orang lain apa semua? So inilah validation. Tuan tengok punca dia mana? Daripada dia bring the same mind dan sistem yang apa yang dia duduk lama tu. Daripada umur 7 tahun sampai umur 24 tahun. Dan dia bring same masuk dalam alam pekerjaan. Dan paling saya sedih sekali, dia masuk dalam relationship. Dah kahwin, yang ini rasa tak dihargai. Saya ingin dihargai, saya tak dihargai, saya ingin apa-apa semua. Jadi perkara emosi apa semua pening. Dia tak perasan. Punca dia satu je, secara dia tak perasan, minda separa sedar. Dia kena reset semua benda tu daripada mind dia. Sebab bila kita duduk dalam satu tempat, senang je, tak cakap kita tengok environment kita dah lah. Kawan-kawan semua yang tengok hari ni kan, kau nak tahu korang jenis macam mana? Simple je. Tengok siapa orang yang kau selalu lepak. Confirm kebarangkalian kau akan lebih kurang macam dia orang, sangat tinggi. So sama je kalau kita duduk dalam satu sistem pemikiran yang lama, so kecenderungan untuk kita akan terus use the same mind sampai kita dewasa ni sangat tinggi tuan. Itu isu dia. Cerita pasal reward tadi tuan. Sebenarnya badan kita ni tuan sangat powerful tuan. Every result yang kita buat, kita dapat tu, kita akan dihadiahkan dengan satu hormon yang bernama dopamine tuan. Actually this hormon yang drive orang tu. Macam tuan bagi tahu tadi, pagi-pagi rasa macam kadang-kadang rasa macam malas, tak ada motivasi, tapi tuan buat agak. And then bila tuan settle first task untuk pagi tu, result, kita dapat result, settle lagi ni. Badan kita sendiri tak perlukan hadiah daripada luar, badan kita sendiri reward dia kita dengan hormon dopamine yang kita rasa nak lagi. So that's why ada statistik 80% people who start, dia akan terus bergerak. Siapa yang start, let's say macam tuan cakap 80% kebiasaannya orang, aku tak peduli dengan motivasi, aku nak start kat. Bila start itu sebab apa? Untuk start result tu dia akan drive aku nak lagi. Tak, sebab tu ada orang bagi tahu first rules untuk lalui rutin hidup kita ni, start dengan kemas tempat tidur.
Okey. Tak nampak macam kelakar kan. So kau nak menawan dunia, start dengan kemas tempat tidur. Sebab bila kita berjaya kemas tempat tidur kita tu, dia adalah satu sukses yang pertama. Betul. Apa tadi, dopamin akan start merangsang kepala otak kita. So itu untuk kita start buat next dalam hidup, dalam setiap hari ni. Next macam tu. Sama macam kalau kita exercise kan. Pernah tak rasa bila exercise tu mula-mula betul. malas betul lah kan. So bila kita dah start exercise, kita rasa macam okey lah, nak buat lagi. Itulah dopamin tu. So key dia, sebab tu dia cakap, kalau kau nak buat satu benda, jangan fikir banyak, kau buat dulu. Nanti otak kau akan buat kerja next. So bila orang, sebenarnya ramai orang fail dekat tu, berkecamuk nak start tak nak. Yang tu tak boleh. Sesiapa berjaya push diri dia untuk start, just start, dia akan go. Macam contohlah saya, pasal diri saya kan, saya start jual barang, tak tahu macam mana nak jual. Betul. Tak tahu bisnes apa. Just start je. Jual, ambil barang, jual, biarlah. Along the way tu, kita, kepala otak kita terbuka sendiri. Macam ni. Next. Dan okay, saya ada satu teori. Orang yang tak ada achievement dalam hidup, dia akan nampak orang yang always ada achievement ni macam seolah-olah gila, dunia tak cukup-cukup. Sebenarnya orang tak perasan, inilah dopamin. So bila satu orang dia tak ada achievement, dia punya dopamin tu dia tak ada rangsang otak ada. Dia tak ada rangsangan. So bila satu orang always ada achievement dalam hidup, katakanlah daripada zaman kanak-kanak, remaja, dia always ada next, dia akan always go. Sebab dopamin tu always boost dia untuk pergi next. Sama macam kita, apa yang kita makan tuan. Saya selalu cerita masa ni, kalau saya dengan Abil live jualan kan. Saya cerita pasal Esta Planta kan. So Esta Planta ni dia tahu makanan yang bagus untuk kita punya usus. And usus kita ni, kalau kita makan benda bagus, dia akan rembeskan, sama macam dopamin effect tapi nama dia serotonin. So bila kita makan tu, kita rasa relax. And gut health ni secara tidak langsung link kita dengan saya memang daripada dulu saya tengok, saya ada tulis macam mana cara saya menang. Macam mana saya nak menang. Saya tengok hyper kompetitif. Saya tengok masyarakat majoriti makan main bedal. Untuk saya menang, saya kena jaga makan. Sebab bila kita tengok makanan yang ada dalam market sekarang ni, dia memang profit center. Orang bisnes, dia tak peduli pun lepas kau makan ni apa jadi kepada kau punya pasal. Sama macam bank lah. Lepas kau buat loan apa semua ni, kau punya pasal. So macam salesperson, close the sale, lepas tu kau pandai-pandai lah, kau nak adapt apa benda. So amak sos top up lah. Jadi untuk tuan tengok lah, even tuan cuba tuan kaji. Zaman ketamadunan manusia yang manakah manusia paling banyak berkecamuk dengan all the emotion side, dengan pemikiran low self esteem? Zaman bila tuan? Sekarang. Zaman moden. Betul. Zaman lauk dia ada dalam tin. Zaman lauk dia panggil cepat, makanan cepat. Faham? Zaman ni lah. Dan yet people masih tak sedar lagi. Dia rasa kenapa aku down, dan sambil dia kunyah sambil dia meratapi kenapa nasi dia, sambil dia makan apa benda yang tak function untuk badan dia. Faham tak? So manusia akan jahanam tuan, siapa yang tak ambil berat pasal ni. Sebab tu tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab dia sendiri. Kau nak jadi apa dalam hidup? Faham tak? In fact, kalau kita sebagai orang Islam pun, kita kena tahu, maksudnya jaga diri ni tanggungjawab kita kan. So apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan tu, semua tu ada sebab dia. Ada benefit untuk diri kita. Even kalau kita tengok kita punya junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, macam mana Nabi ni sebagai satu orang yang melalui rutin sebagai manusia, apa nak Nabi makan apa semua, cuba tengok portionnya, apa yang makan tu, jenis tu, sifat dia makan, sifat makanan tu. So memang ada peranan tuan. Tapi ni orang tak nak. Ini memang kadang ada orang yang meniaga, jangan risau. Kepada kawan-kawan yang meniaga kau, jangan risau. Benda ni berjuta-juta kali dah orang cakap dekat YouTube. Orang buat kajian, orang buat presentation berjuta-juta kali, dan orang tetap akan makan. Kau jangan risau, takkan terganggu pun bisnes kau. No problem.
Okay. Sama macam ni exercise. Kadang orang takut, oh, dia tak banyak kali dah orang cakap pasal exercise ni. At the end of the day, orang tak exercise pun. Faham tak? Kenapa ni berlaku? Sebab apa? Sebab ramai orang dia banyak sibuk kepada yang luar daripada badan dia. Kalau dia sibuk dengan diri dia, sibuk improve diri dia, tahu rasa apa dia akan buat. Tapi nowadays people tends untuk sibuk pasal orang lain. So kau ni, kenapa kau tak ni? Mak dia, bapak dia, ni faham tak? Sibuk dengan urusan orang lain. So kita tak sibuk dengan diri kita. Sebab tu kalau kita tengok, Tuan tengok data. Tuan tengok mana-mana orang yang suka luah perasaan pasal benda-benda silam ni, confirm hidup dia tak ada progress. Kalau tanya dia dah 5 tahun ni apa skill baru kau improve? Zero skill. Tak ada. Apa knowledge baru kau belajar? Zero. Hidup dia sebab apa? Sebab sibuk mengenang benda-benda lepas, benda-benda emosi. So at the end of the day, dia terpedaya dengan syaitan ni supaya hidup dia ni always tak ada progress. Tuan bayangkan. Berkenaan dengan, sebab saya selalu tanya member saya kan, kadang-kadang saya reach dia orang, lama tak reach, kita tanya dia, apa kau orang, how's your day? Mostly tuan akan bagi tahu normal macam biasa. Meaning that there is no new skill lah. Secara tidak sedarnya, there is no new skill yang hari tu dia buat lah. Tak, maksudnya tak ada benda yang menarik hari tu yang dia cakap. Kita tuan, contoh kalau kita buat suatu benda hari-hari, kita belajar ilmu baru, kita excited. Nak bagi tahu yang aku tahu. Itu memang kita sifat manusia. Setuju tak? So satu lagi tuan, berkenaan dengan reward tadi tuan, kita tanpa sedar, ni orang marketing tahu lah kan, ada berlega-berlega dekat media sosial, dekat televisyen apa semua kan, yang satu keadaan di mana keluarga berkumpul dan ini adalah makanannya. Keluarga berkumpul, inilah makanan rewardnya. It relates dengan makanan cepat yang tuan bagi tahu tadi. Apa tuan punya komen? Macam mana seseorang tu dia nak menepis benda ni berlaku. Kita tengok kebanyakan dia, ada certain golongan ni bila dapat gaji ataupun reward, anak dia dapat nombor 1 pun semua, this is the place. Reward kat tempat tu. Kat tempat tu. And kita tahu tempat tu. Okay, betul lah dalam iklan lah. Sebenarnya ini dipanggil subconscious mind. Iklan-iklan orang berniaga ni. Okay, nak reward family je, tini makan kat sini. So kita tak perasan kan, kita punya subconscious. So bagi saya dia berbalik kepada, tapi untuk bagi saya lah, satu benda yang kita buat sekali-sekala takkan bagi impak besar dalam hidup kita. Contoh, kita rajin sekali-sekala. Tuan rasa boleh berjaya tak? Susah. Sama macam makan. Contoh, makan benda-benda mengarut sekali-sekala. Ada impak tak? Tak besar pun impak dia. Isu dia kalau orang tu jadikan satu benda tu sebagai rutin dia. Itu je impak. Contoh kalau dia contohlah sekali-sekala kat situ, okay je, no problem. Dia isu dia jangan jadikan dia rutin. Tapi okay, bila all food ni dia ada MSG, dia ada high sodium chemical ni, kecenderungan untuk ketagihan tu sangat tinggi. Itu food industry. So repeatable sebab dia margin nipis. Betul. Untuk dia terus jadi kaya, dia kena ada ketagihan tu. Jadi sebab tu setiap orang kena tahulah, maksudnya kalau kau boleh kawal tak ketagih, silakan. Tapi kalau kau rasa bahaya lah benda ni, nanti akan jadi rutin hidup, tuan tengok. Okay, lagi satu, berapa ramai orang hari ni, kalau katakanlah anak-anak tengok TV, dia bagi makan apa? Goreng yang tu, yang frozen yang tu, bagi makan depan TV. Sama membesar. Sebab kita ditanam bahawa ini yang sarapan mak putih punya. Tapi itu bukan healthy. Betul. Yang tu yang warna coklat sapu kat roti. Kita ditanam bahawa ni healthy. Tu tak healthy. Itu penuh dengan gula. Betul. Dia tak. Betul ya, anak dia kejap-kejap lari panjang pun makan aktif ni. Dia tu mungkin ni kesihatnya. Bagi saya
Ilmu memacu hidup lah tuan. Ilmu. Sama ada dia parents, sama dia ada dia anak atau dia manusia, ilmu memacu hidup. Always kena ada ilmu dalam hidup ni. Always kena learn something. Dan tuan tengok what kind of people, manusia jenis apa yang bila orang kongsi ilmu, sebarkan ilmu secara percuma, lepas tu dia bagi negatif. Manusia jenis apakah ini? Dan tentu manusia ni dia ada, maksudnya dia bukan marah kat kita. There is something wrong somewhere dengan life dia. Cuba tuan fikir logik. Sebagai manusia yang normal, Betul. boleh ke manusia normal, contoh orang tu tengah cakap benda baik, dia marah orang tu, adakah dia normal? Tak. There's something wrong somewhere. Subconsciously kadang-kadang. Yes, dia ada masalah dengan hidup dia. Kita tak tahu macam mana cara dia membesar. Sebab tu saya selalu, sebab saya dah lama main media sosial ni, haters ni ibarat sarapan pagi saya. So saya cuba belajar. Sebab ini saya, salah satu saya punya career saya. Saya tahu kat luar sana tak ramai orang berani muncul, cakap benda yang betul, cakap benda yang benar. Ramai orang tak berani. Okay, so bila saya tahu, bila saya cakap benda-benda yang betul, benda-benda yang benar, kecenderungan untuk ramai orang tak setuju tu adalah sangat tinggi. So saya cuba faham. Saya tak ada masalah kalau orang tu dia punya contradiction on the point yang saya bagi. Agree to disagree. Okay, agree to disagree. So secara professionally, saya okay, no problem. Cuma yang tak setuju tapi menghamburkan kata-kata negatif, lepas tu cuba attack kita punya physical. Apa ni? Faham tak? Betul. Sebab tu orang-orang macam ni saya tak layan. Sebab dia bukan saya punya fight tuan. Saya punya fight lagi besar. Saya punya fight, saya punya real war pun tahu. Bukan nak lawan dengan orang-orang macam ni. Saya punya real fight adalah untuk terus sebarkan sebanyak mungkin ilmu, pengetahuan, motivasi, cara berfikir, dengan harapan ramai orang kat luar sana yang mana terkontang-kanting, tak ada orang nak bagi tahu dia, jadi dia dapat tahu satu benda yang baru dalam hidup dia hari ni. Itu saya punya goal. Kepada orang yang telah hilang dia punya semangat, telah hilang motivasi, saya yakin kepada mereka-mereka yang datang dengan penuh kebencian, kalau tanya dia orang berapa ramaikah manusia yang korang berjaya bagi impak, kemungkinan besar tak ada pun, ataupun mungkin segelintir. Tapi bila saya tengok saya punya message, inbox, DM, PM, semua ada beratus, beribu orang luahkan, bagi tahu apa yang dia rasa, apa progres hidup dia. Ada yang semalam saya tengok seorang suri rumah down 10 tahun, hidup dia diuji apa semua dan sebagainya. Tengok video saya, dia kembali bangkit, ucapkan terima kasih. Faham tak? This kind of, so kita, jadi saya always tengok dari sudut yang luas tuan, yang besar. Value. Saya always bagi value. Kerja saya deliver sahaja. Bagaimana orang punya penerimaan tu, saya punya intention, like ke view ke, saya tak peduli. Saya punya kerja always deliver value. Sebab saya yakin tak semua orang boleh buat. Bukan senang tuan. Bukan senang. Siapa dekat Malaysia ni yang dia usahawan tapi banyak cerita pasal kehidupan, pasal mindset? Tak ramai tuan. Kalau ada pun lebih kepada gula-gula. Kau boleh buat, kau teruskan semangat. Faham tak? Gula-gula kepelesuan yang ini yang orang suka. Tuan tahu tak, ada orang memang up dekat story, dia sedih semata-mata nak ada orang komen, kau kuat babe. Itu je dia nak. Reward, itu pun reward dia. Yes, dia ketagihan terhadap ucapan. Dia rasa diri dia sendiri not enough. Dia need other people. Sebab tu saya tengok ramai orang salah faham. Bila dia bujang, dia belum ada pasangan, dia ingat hidup dia sekarang ni sugul. Dia ingat bila dia ada pasangan, hidup dia akan bertambah baik, akan bahagia, akan happy. Ramai orang salah faham bab ini. Sebenarnya ketika kita bujang, kita mestilah satu orang yang sangat happy, satu orang yang positif, satu orang yang bahagia ketika kita bujang. So bila kita bertemu dengan pasangan hidup kita, barulah kita ni dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh positivity boleh rembeskan segala perasaan kita yang positif tu kepada pasangan kita. Faham? Tapi ramai orang diharapkan apa? Dia dapat kasih sayang tu. Dia bukan nak bagi. Faham tak? Reward dah. Reward. Orang cakap mesti same energy.
Kalau aku buat benda ni. Ha? Belum. Dia ni kot, lag kot. Dia maksudnya dia perlukan, kalau aku bagi aku masak nasi goreng, petang nanti kau mesti belikan aku KFC. Contoh. Betul. Okay. So sebagai penutupnya tuan, people who depends on motivation, is it good or bad? Bagi saya tak ada good, tak ada bad lah tuan. Okay. Always on situation. Tengok situation. Kita tak dapat nafikan tuan, ada orang pencetus dia adalah, contoh dia datang ke tuan punya, sebab kita ada data. Orang datang ke tuan punya live, tengok dalam beberapa minit, okay, sub. Tadi untuk dia boost. Lagi satu saya rasa dia orang bukan motivation tuan. Sebenarnya environment dia orang ni penuh dengan kesugulan. Kawan-kawan dia orang negatif. Ramai orang downgrade diri dia. Tak ada orang support dia. Tak ada orang setuju dengan dia jadi diri dia. Faham tak? So bila dia lepak sini, dia rasa benda-benda yang kita cakap ni ada kena dengan apa dia rasa. So walaupun saya tak mampu nak seorang-seorang nama, tapi dia rasa benda tu. Jadi dia rasa dia tak seorang. Dia ada gang, Azil Walter gang dia. Maksudnya circle dalam kehidupan tu main peranan lah. Main peranan tuan. Tanpa orang sedar tuan, secara virtual apa yang dia follow on internet tuan, termasuk dia punya kawan-kawan dia. Sebab dia ada satu perkara ni, kalau aku unfollow kau dekat Instagram contohnya, dekat TikTok, maksudnya kau tak nak kawan dengan aku. Okay, ni lagi satu guys. Ramai orang salah faham. Bab unfollow, unfriend dekat media sosial ni, dia tak ada kena-mengena pun dengan alam realiti. Terutamanya kalau orang tu memang buat konten ada purpose, ada tujuan. Jadi bila unfollow, unfriend ni, no hard feeling, itu semua media tak kau bayangkan sebenarnya dia media sosial, tetapi dia tak ada media dah. Orang lupakan media tu, orang jadi this is real sosial. Sebenarnya dia media sosial. Sebab media sosial ni means maklumat yang tidak tepat boleh berlaku macam-macam kebarangkalian. Contoh media, kita WhatsApp dengan orang. Berapa ramai orang yang rasa orang tu marah dia, sebenarnya dia tak marah. Betul. Kan? Sebab tu WhatsApp datangkan emoji. Betul. Thank you trader orang tua guys. Kita make some noise untuk trader orang tua. Thank you for the gift dan kepada kawan-kawan. Sebab tu orang rasa macam dia ni tak suka aku ke, dia marah ke. Dan WhatsApp keluarkan emoji tu untuk express. Sebab dari segi teknologi punya communication, selain daripada cakap, dia takkan tepat tuan. Dia akan ada 1001 persepsi. Betul. Contoh tengok apa yang berlaku hari ni. Ada ramai orang marah saya, cakap apa benda semua. Persepsi, tapi saya faham. Kalau saya jadi diorang pun saya marah, tapi saya tahu apa yang saya buat ni realitinya tak macam diorang rasa. Contoh dekat kita live ni ada guard. Okay, dekat belakang sana tak ada orang. So kita duduk kat space yang kat luar. Faham tak? So orang punya imajinasi kita faham. Thank you trader orang tua guys. Kita make some noise guys. Ikan paus dia ada nyak guys. Kita bagi sana tau. Terima kasih tuan. Semoga murah rezeki. Trader orang tua ataupun Zubaidi bukan nama sebenar. Thank you tuan. Jadi kita dia persepsi. So kita mengulas based on persepsi. Sebenarnya kat sini tak bising pun. Betul. Kat mana yang bising? Dekat media sosial. So the noise tu dekat media sosial, sini senyap, elok je semua orang. Even kita kat sebenarnya so banyak, kau tahu bayangkan, ini adalah salah satu part. Berapa banyak benda kat luar sana yang berlaku sebenarnya hanya digembar-gemburkan di media, tetapi realitinya tak ada apa pun. Tengok betapa powerfulnya media. So untuk sesebuah kerajaan, untuk kawal demi rakyat, siapa boleh kontrol media? Dia king tuan. Betul. So orang hidup dengan apa dia nampak. Hanya minoriti manusia yang akan letak empathy,
yang akan cuba sangka baik, yang akan lihat dari angle yang lain. Hanya minority. Majority daripada manusia always akan judge based on apa dia nampak. Itu majority people. So benefit dia boleh, kalau seseorang nak guna untuk control power, internet adalah platform yang paling padu dan jitu. Seorang hidup dengan base apa dia nampak, bukan on reality. So maka begitulah kita punya pengakhiran hari ini. Kita punya tajuk sebenarnya adalah Myth of Motivation. Ya. Kita akan kembali dengan episod-episod yang jitu dan selepas ini. Dan